Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, insya-Allah hari ni kita pergi pula kepada subjek akidah. Baik, semalam suara agak slow sebab semalam tak open nasihat kan. Semua hari ni hidung dah clear, semua apa semua tak ada. Jadi bolehlah kita belajar dengan baik insya-Allah. Baik, kita akan masuk pada tajuk hari ni sifat wajib, mustahil dan harus bagi seorang rasul. Apa yang dimaksud dengan rasul? Apa beza nabi dan rasul? Siapa boleh bagi? Nanti kat kelas dibagilah, nanti Ustaz bagi hadiah insyaAllah. Okey, Rasul dengan Nabi adalah terdiri pada makhluk yang sama. Pada makhluk yang sama. Cuma cara kerja mereka berbeza. Okey, sekarang ni kita tak nak cerita maksud Nabi dengan Rasul. Yang tu nanti kita akan cerita bila kita rezeki nanti. Sekarang ni kita nak cerita macam mana sifat seseorang Rasul itu. Baik, kita ada 3 perkara. Yang pertama sifat wajib dia, maksudnya setiap Rasul tu kita nak kenal ciri-ciri dia, dia kena ada sifat wajib yang menunjukkan dia memang seorang Rasul. Kalau tak cukup sifat tu maka dia belum lagi sempurna lah. Okey. Kemudian dia ada sifat mustahil. Nak bagi tahu yang seorang Rasul tak boleh ada sifat tu. Kalau dia ada maka dia tak sempurna. Akan mencacat celakan pandangan umatnya terhadap seorang Rasul tu. Dan yang ketiga adalah sifat harus. Okey, ni Ustaz terang secara ringkas dalam muka surat 35 ni, dia cover 3-3, tapi kita akan pergi lebih kepada sifat wajib dan mustahil dahulu. Okey, dalam muka surat 35 tajuk baru sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul, dia ada ringkas dalam satu jadual kan. Okey, dalam satu jadual kalau semua boleh lihat, sifat-sifat bagi Rasul wajibnya ada 4. Bila wajibnya ada 4, mustahil pun akan ada 4. Mustahil takkan ada lebih-lebih. Lebih-lebih siapa nak layan kan? Jadi bila sifat wajib dia ada 4, kata lawan dia pun akan ada 4. Okey. Dan sifat harus dia kita boleh katakan sama seperti manusia biasa selagi dia tidak menjatuhkan martabat Rasul. Apa maksud martabat Rasul ni? Okey, kita boleh cakap yang seorang Rasul ni seperti manusia biasa, tetapi jalan kehidupannya ataupun seluruh perlakuannya takkan sama dengan manusia biasa. Ialah seorang Nabi, satu orang yang sangat mulia, mana boleh sama dengan orang Islam seperti biasa, betul? Dan apalah kita nak dibandingkan dengan seorang Rasul. Jadi yang kita boleh bagi tahu, sifat Rasul ini adalah harus bersifat seperti manusia biasa selagi tidak menjatuhkan martabat kerasulannya. Maksudnya Rasul pun seorang Rasul pun ada rasa sedih, rasa marah, gembira, happy, semua sakit kan. Jadi dia bukannya seorang malaikat dan dia bukannya orang yang bukan manusia, bukan. Dia seperti manusia juga, cuma dia ada kelebihan di mana Allah memuliakan dia. Okey. Jadi sifat wajib bagi Rasul kita pun insya-Allah dah hafal. Yang mana ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Okey. Kemudian 4 sifat dia akan ada kata lawannya. Sidik kata lawannya kizbun, amanah kata lawannya khianat, tabligh kata lawannya kitman, dan fatanah kata lawannya biladah. Baik, kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Dekat sini pun ada maksudnya kan. Okey. Sidik maksudnya benar, amanah maksudnya jujur, tabligh maksudnya menyampaikan, fatanah maksudnya bijak sana. Kizbun pula maksudnya dusta, khianat maksudnya tidak jujur, kitman menyembunyikan ataupun sorok-sorok, biladah bodoh. Okey, kita pergi perkara yang pertama. Sidik, sifat pertama sidik maksudnya benar, lawannya kizbun. Sidik tadi maksud dia benar, lawannya kizbun maksud dia tipu. Baik, sidik bermaksud benar. Rasul itu wajib bersifat benar dalam segala lintasan hati, perbuatan, perkataan dan takrirnya. Yang ni panjang lah, jadi Ustaz ringkaskan. Seorang Rasul haruslah bersifat benar dalam apa jua yang dilakukan dalam kehidupan. Tak kisah sama ada dia buat, atau dia cakap, atau dia lintas dalam hati, ataupun apa benda yang dia fikir. Dia setiap perkara yang dia akan buat atas dunia dalam kehidupan, dia adalah bersifat benar. Tak boleh nipu. Sebab apa? Kalau orang tua cakap, janganlah nipu sekali. Kalau nipu sekali, seumur hidup orang tak percaya. Itu orang tua cakap. Jadi, bila seorang Rasul, dia tipu dalam percakapan dia, dia tipu dalam perbuatan dia, apa agak orang nak percaya ke tidak dengan seorang Rasul ni? Rasul yang suka menipu, agak-agak lah. Nak percaya ke tidak? Confirm lah tak. Sebab dia cakap, dia tak buat. Itu tipu nama dia. Okay? Jadi, Rasul, dia haruslah bersifat, dia wajib bersifat, bukan harus, dia wajib bersifat benar. Dan kata lawannya dusta. So, seorang Rasul ni mustahil ada sifat dusta ni. Mustahil bagi dia ada sifat dusta. Dia memang tak akan menipu. Dan Rasulullah SAW sendiri
setiap kali dia cakap perkara tu, dia sendiri dia dah buat dulu. Untuk meyakinkan sahabat-sahabat, untuk meyakinkan orang Islam. Dan semua Rasul pun sama. Bila dia nak sampaikan sesuatu, dia sendiri dah buat dulu. Okay. Jadi itu perkara yang pertama lah. Benar lawan dia tipu. Sidik lawan dia kizbun. Okay, yang kedua, amanah lawan dia khianat. Amanah bermaksud jujur. Khianat pula bermaksudnya, lah kata lawan daripada jujur tadi, tidak jujur lah. Okay, ada kira buat benda lain lah. Orang suruh buat benda lain, dia buat benda lain. Contoh yang terdekat dalam kelas lah. Ustaz ataupun ustazah suruh buat kerja, dia bantai bercakap. Tu contoh yang terdekat untuk khianat nama dia. Okay. Jadi amanah berarti jujur dan dipercayai. Rasulullah SAW sendiri bersifat dia amanah sehingga digelar Al-Amin. Bayangkan umur budak-budak ataupun umur remaja dah diberi kepercayaan untuk berniaga barang orang. Kalau macam kita lah, macam tiba lah ustaz ada satu perniagaan yang besar, nak suruh budak ajar 5 tolong jualkan. Itu pun kena fikir dalam masa bukan seminggu dua, setahun dua agaknya nak fikir bagi tahu. Sebab orang sekarang, terutama kita manusia biasa, payah nak dapatkan tahap amanah yang tinggi ni. Kalau seorang yang sangat-sangat amanah dalam kehidupan dia, Masya Allah, memang sangat hebat lah. Macam Rasulullah sampai dia gelar Al-Amin, sebab orang sangat percaya kepada baginda Rasul SAW. Okay. Jadi mustahil lah bagi seorang Rasul tu dia ada sifat khianat. Dan bayangkan apa jadi kalau Rasul-Rasul tu ada bersifat khianat. Okay, amanah dari Allah untuk sampaikan Islam, untuk sampaikan pengajaran kepada semua umat manusia. Tetapi Rasul yang dapat amanah daripada Allah tu, dia tak buat amanah dia. Okay, dia khianat. Bayangkan apa jadi agak. Contohlah, apa jadi agak. Seorang Rasul bersifat khianat. Jadinya bila Rasul bersifat khianat, kita tak dapatlah belajar. Kan? Sedangkan Allah kata sampaikan kepada kelas darjah 5 ni. Sampaikan ajaran kepada kelas darjah 5. Ustaz pun tak sampaikan. Jadi Ustaz khianat. Bila Ustaz khianat, darjah 5 tak dapat belajar. Tu kesan dia. Kita tak dapat kenal apa benda ilmu sebenarnya. Jadi Rasul-Rasul dia tak boleh ataupun mustahil ada sifat khianat. Dia mesti sampaikan apa yang Allah perintahkan. Seterusnya, sifat tabligh lawannya kitman. Tabligh bermaksud menyampaikan, lawan dia pula bermaksud kitman. Kitman ni sorok. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul untuk disampaikan, dan mereka mustahil boleh sorokkan. Itulah beza rasul dan nabi yang awal-awal Ustaz tanya tadi. Rasul dia wajib beramal dan dia wajib sampaikan. Kalau nabi, dia dapat arahan daripada Allah, dia dapat wahyu daripada Allah, dia wajib beramal tapi tidak wajib sampaikan. Itu beza nabi dan rasul. Jadi bila tabligh ni sifat dia menyampaikan, dia tak boleh sorok satu perkara pun. Kalaulah Allah perintahkan A sampai Z, dia mesti cukup A sampai Z. Dia tak boleh A, B, C, skip D, terus kepada F, terus kepada J, terus kepada M, tak boleh. Kalau Allah kata A sampai Z kena sampai pada manusia, Rasul-Rasul pun akan tetap sampaikan A sampai Z tanpa tinggal satu benda pun. Itu sifat dia. Dan mereka mustahil boleh ada sifat sorok-sorok. Dan sifat yang terakhir adalah fatonah. Lawannya baladah. Fatonah maksudnya pandai, bijaksana, smart. Lawan dia baladah, bodoh. Okay, fatonah, setiap Rasul dia ada kebijaksanaan dia tersendiri. Sehingga kan Rasulullah SAW pula kan, dia diberi satu mukjizat yang mana kalau dia cakap sikit je tapi orang senang faham. Kalau ustaz cakap membebel sehari pun belum tentu boleh faham kan. Jadi Rasul-Rasul dalam ayat pertama, ayat kedua ni, semua Rasul mempunyai kebijaksanaan dalam berhujah, ketepatan dalam tindakan, tajam akal fikiran dan kuat ingatan serta mudah memahami satu perkara. Ini mukjizat yang Allah bagi khas untuk Rasul. Rasul ni dia senang faham benda, dia tengok situasi yang dia boleh bagi jawapan. Lepas tu dia cepat faham soalan orang, dan dia sangat-sangat bijaksana dalam berhujah. Kalau orang tu macam-macam soal lah, tak faham bahasa, dia tanya. Setiap Rasul senang dia jawab. Dengan bijaksananya dia menyelesaikan apa jua masalah. Dan Rasul pula dia mustahil bersifat bodoh. Tak adalah blur-blur, tak ada bodoh. Kalau adalah Rasul bersifat bodoh, maka tak sempurnalah sifat Rasul tu. Kan? Sebab Rasul ni adalah ikutan, idola. Rasul ni adalah tempat rujukan. Jadi kalau dia tidak pandai menguasai situasi, maka dia bukanlah seorang Rasul. Kerana seorang Rasul sangatlah sempurna dan semuanya di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah bagi wahyu, dia sampai, dan dia dengan bijaksana dia sampai. Dengan tajam akal fikiran dia sampai. Okey? Jadi itu adalah 4 perkara, 4 sifat yang kita nak kena kuasai betul-betul, sebab itu adalah soalan favorite dalam UPKK. Biasa dia akan tanya, apa kata lawan pada sidik?
kizbun. Apa kata lawan pada amanah? Khianat. Apa kata lawan pada tabligh? Kitman. Apa kata lawan pada fatonah? Bilada. Sama ada ditanya macam tu. Ataupun ditanya, apa maksud sidik? Benar. Apa maksud amanah? Jujur. Tabligh menyampaikan, fatonah bijaksana. Yang ni insyaAllah kita boleh conquer, kita boleh selesaikan. Yangnya masalah. Okay. Yang pertama ni saya cakap, sama ada dia tanya macam ni. Sidik kata lawan dia apa? Kizbun. Amanah kata lawan dia apa? Khianat. Itu dia tanya macam tu. Soalan kedua, sama ada dia tanya maksud yang sifat wajib ni. Sifat wajib ni insyaAllah lah. Kata-kata saya tengok ramai hafal. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik benar, amanah jujur, tabligh menyampaikan, fatonah bijaksana. Yang jadi masalah dekat mustahil. Dia akan tanya maksud. Apa maksud kizbun? Dusta. Apa maksud khianat? Tak jujur. Apa maksud kitman? Sorok-sorok atau sembunyikan. Apa maksud baladah? Bodoh. Yang ni dia tanya. Takut risau. Okay? Tapi percayalah, keseluruhan soalan ni pasti dia akan tanya. Apa kata lawan, apa kata lawan, macam tu lah. Okay? Jadi insyaAllah boleh buat buku latihan. Buku latihan muka surat 23, 24, 25. 26, 27, 28 sampai 28. Muka surat 23 sampai 28 insya-Allah. Dan mudah-mudahan yang kita dapat sikit ni, yang untuk pertamanya dalam tajuk 4 ni adalah tentang kata lawan. Sifat yang berlawanan, sifat wajib lawan sifat mustahil. So minggu depan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan pergi pada sifat mustahil sahaja. Okey, jadi insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.